Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari UTC 18 Kumpulan 5 ingin membentangkan tugasan berkumpulan kami untuk kursus penghayatan etika dan peradaban. Tugasan berkumpulan kami bertajuk Budaya Tradisi Minangkabau di Negeri Sembilan. Etnik Minangkabau merupakan etnik yang berasal daripada Sumatera Barat, Indonesia. Jadi, hari ini, kumpulan kami akan berkongsi dengan lebih lanjut tentang etnik Minangkabau ini. Antara perkara yang akan dibincangkan dalam topik ini ialah pengenalan etnik Minangkabau, objektif, soalan yang telah ditanya kepada ChatGPT, analisis pertama iaitu budaya tradisi Minangkabau di Negeri Sembilan, analisis kedua perbezaan antara budaya tradisi Minangkabau di Negeri Sembilan dan di Sumatera Barat, dan yang terakhir iaitu kesimpulan. Pengenalan bagi etnik Minangkabau. Orang Minangkabau atau Minang adalah kumpulan etnik Nusantara yang berbahasa dan menjunjung adat Minangkabau. Wilayah pengaruh kebudayaan meliputi Sumatera Barat, separuh darat Riau, bahagian utara Bengkulu, bahagian barat Jambi, bahagian selatan Sumatera Utara, barat daya Aceh, dan juga Negeri Sembilan di Malaysia. Objektif bagi tugasan kami ini ialah memahami kepelbagaian budaya dan pengaruh etnik Minangkabau di dalam kawasan negeri kami menuntut ilmu Negeri Sembilan. Yang kedua, meneliti ragam budaya Minangkabau di Negeri Sembilan untuk memahami aspek-aspek unik dan perbezaannya dengan budaya Minangkabau di Sumatera Barat. Soalan yang ditanya kepada ChatGPT beserta sebab. Yang pertama, apakah pengaruh keberadaan komuniti Minangkabau di Negeri Sembilan terhadap seni tradisional? Kami memilih soalan ini kerana kami ingin mengkaji sejarah migrasi komuniti Minangkabau ke Negeri Sembilan dan sejauh mana ia mempengaruhi perkembangan seni tradisional. Soalan yang kedua ialah apakah adaptasi budaya tradisi Minangkabau di Negeri Sembilan? Kami memilih soalan ini kerana kami ingin meneliti bagaimana budaya Minangkabau beradaptasi dengan lingkungan baru di Negeri Sembilan, termasuk dalam seni bahasa dan adat istiadat. Yang ketiga, apakah perbezaan dalam seni bina rumah adat Minangkabau di Negeri Sembilan dan Sumatera Barat? Soalan ini dipilih kerana kami ingin meneliti bagaimana perbezaan lingkungan dan geografi antara Negeri Sembilan dan Sumatera Barat mempengaruhi bahan pembuatan rumah adat Minangkabau. Yang terakhir, bagaimana pemeliharaan dan pengekalan warisan budaya Minangkabau dilakukan di Negeri Sembilan berbanding Sumatera Barat. Kami memilih soalan ini kerana kami ingin mengkaji apakah strategi yang diambil untuk mengekalkan warisan budaya Minangkabau di kedua-dua wilayah ini. Seterusnya, analisis 1, kita akan membincangkan tentang budaya tradisi Minangkabau di Negeri Sembilan. Analisis 1 ini kita akan membincangkan 5 tentang Minangkabau di Negeri Sembilan. Yang pertama, adat pepatih. Yang kedua, rumah adat, seni tari dan muzik, seni ukiran dan upacara adat. Dan yang pertama ialah adat pepatih Minangkabau di Negeri Sembilan. Dalam adat pepatih ini, kita akan fokuskan tentang sistem pewarisan matrilineal. Sistem pewarisan matrilineal ini adalah tentang harta ataupun tanah yang dikenali sebagai harta pusaka mestilah diwariskan melalui keturunan garis ibu. Semua pusaka ini perlu diwariskan kepada anak perempuan sahaja selaku penerus suku secara turun-temurun dari nenek moyang mereka menurut susul galur ibu. So, dalam pewarisan matrilineal ini, perempuan adalah yang diutamakan untuk menjadi ketua, menjadi penerus harta dan sebagainya.
Okey, saat ini saya akan bincangkan tentang seni Villa Rumah Minangkabau Negeri Sembilan. Okey, reka bentuk bumbung di rumah Minangkabau reka panjang yang bersifat Minangkabau iaitu sedikit rendah dan meletik bumbunya. Kemudian bertingkat antara atap bumbung rumah ibu iaitu dinamakan juga tengah rumah dan atap serami. Terdapat juga rumah Minangkabau ini terdapat juga rumah induk, serami, dapur yang bergabung dengan rumah ibu, bilik dan juga loteng. Rumah Minangkabau ini juga dinamakan sebagai rumah bergonjong kerana bentuk atapnya yang bergonjong runcing menjulang. Okey, rumah Minangkabau ini juga mempunyai struktur bumbung yang berlukun dramatik dengan lebar layar dan rabung melengkung. Okey, rumah Minangkabau juga mempunyai struktur semi craft kayu yang mempunyai lurus sehingga ke rumah dapur. Lebih-lebih lagi di kawasan sekitar serambi hadapan rumah. Rumah Minangkabau ini juga yang mempunyai tiang berlantai tinggi dari tanah dan bertangga kayu. Antara seni tari etnik Minangkabau ialah tarian piring. Tarian ini melibatkan pergerakan tangan yang memegang piring sebagai persembahan bagi para dewa. Penari wanita akan memakai pakaian tradisional manakala penari lelaki memakai baju Melayu. Para penari akan menggunakan perhiasan di kepala mereka. Antara seni muzik etnik Minangkabau ialah saluang. Saluang digunakan sebagai alat ritual dan juga dimainkan di majlis perkahwinan etnik Minangkabau. Seni tari dan muzik masih kekal sehingga kini, namun seiring dengan penyebaran Islam sekaligus mengubah tujuan persembahan yang hanya sebagai hiburan atau pertunjukan kesenian. Seterusnya, seni ukiran Minangkabau di Negeri Sembilan. Minangkabau sinonim dengan banyak karya seni dan budaya terkenal yang masih terpelihara sehingga ke hari ini. Salah satunya ialah seni ukiran yang tersebar indah di bangunan ikonik seperti rumah gadang, rangkiang, masjid atau surau, dewan tradisional dan lain-lain. Motif ukiran di Minangkabau juga pelbagai, secara amnya berasal atau diilhamkan oleh bentuk flora dan fauna sekitarnya. Bukan sahaja sebagai karya seni tetapi juga sebagai bahasa visual yang penuh dengan makna. Seni ukiran tradisional Minangkabau ini sekadar hiasan tetapi juga mempunyai makna dan sejarah yang berkait rapat dengan kehidupan seharian masyarakat Minang. Antara motif ukiran popular di Minangkabau ialah kaluak paku, itiak pulang patang, pucuak rabuang, sai aji dan siriah gadang. Seterusnya, kita lihat kepada upacara adat Minangkabau di Negeri Sembilan. Macam yang kita tahu, etnik Minangkabau ni sangat kaya dengan pelbagai upacara adat. Dan mereka bawa dari Jawa ke Negeri Sembilan dan ada yang masih lagi diamalkan sehingga sekarang. Antaranya adalah seperti upacara adat perkahwinan, upacara persembahan seni tarian, upacara menyambut buat kelahiran bayi dan lain-lain. Terus sekali kita lihat dekat sini persembahan seni tarian. Kalau kita tengok, antara persembahan yang famous adalah tarian piring. Selalunya tarian piring ni diadakan semasa majlis perkahwinan. Seterusnya, upacara meresik. Upacara meresik ni pula adalah proses bagi pihak pengantin lelaki menghantar wakil ke rumah pengantin perempuan untuk berkenal-kenalan dengan keluarga pihak perempuan. Kemudian, upacara perkahwinan pula diadakan ikut adat budaya. Mereka akan bagi pengantin perempuan, dia pakai baju kurung labuh bersama dengan kain tenunan songket dan juga sanggul lintang. Kemudian upacara adat lain juga adalah seperti upacara musabaqah tilawah Quran, upacara potong jambul, upacara selapan. Upacara selapan ni adalah upacara di mana mereka menyambut kelahiran bayi dengan mengadakan kenduri doa selamat selepas bayi dilahirkan 7 hari selepas bayi dilahirkan. Selain itu, diorang buat juga majlis khatam Quran bagi kanak-kanak untuk meraihkan mereka yang telah belajar mengkhatamkan Quran. Selain itu, Hari Raya Aidilfitri dengan Hari Raya Aidiladha kita buat macam biasa ikut adat dan ikut syariah agama Islam. Dan sekali, upacara pengebumian jenazah pula
kita buat selari dengan tuntutan agama dan mereka masih selitkan unsur-unsur adat untuk keamalkan. Bagi analisis kedua pula, kami ingin membincangkan tentang perbezaan antara budaya tradisi di Negeri Sembilan dan Sumatera Barat. Antaranya ialah perbezaan dari segi sistem pemerintahan, rumah adat, adat perkahwinan dan juga seni budaya. Yang pertama ialah perbezaan sistem pemerintahan. Perbezaan ini dapat dilihat melalui sistem kepimpinan tertinggi. Gelaran pemimpin tertinggi di Negeri Sembilan digelar sebagai Yang di-Pertuan Negeri Besar. Selain itu, Yang di-Pertuan Negeri Besar dipilih melalui Majlis Adat yang terdiri daripada wakil-wakil 9 daerah. Manakala Sumatera Barat pula digelar sebagai Datuk Paduka Alam. Datuk Paduka Alam ini dipilih berdasarkan keturunan matrilineal. Seterusnya ialah struktur kerajaan kampung. Struktur pemerintahan di peringkat kampung juga dapat melibatkan Dewan Kampung atau lembaga adat yang membantu dalam pengambilan keputusan dan penyelesaian masalah lokal. Manakala Sumatera Barat pula dipanggil sebagai Penghulu Negari. Di bawah Penghulu Negari terdiri daripada Jorong. Jorong diketuai oleh seorang ketua Jorong dan mempunyai struktur kerajaan tempatan untuk menangani isu di peringkat bawahan. Seterusnya, terdapat juga perbezaan rumah adat di Negeri Sembilan dan juga di Sumatera Barat. Antaranya ialah dari segi seni bina rumah adat itu sendiri. Bagi Negeri Sembilan, rumah adat menggunakan atap limas dan atap rumah tersebut sedikit tajam di hujungnya. Manakala Sumatera Barat menggunakan atap gonjong dan berbentuk lebih melengkung seperti tanduk kerbau. Untuk pengetahuan semua, bumbung rumah adat yang berbentuk gonjong ini mempunyai 2 hingga 7 buah yang melengkung tajam dan juga jumlah gonjong ini menunjukkan status dan juga kebesaran Minangkabau itu sendiri. Rumah adat juga mengikut budaya di tempat masing-masing. Seperti di Negeri Sembilan, rumah adat lebih menumpukan nilai budaya dan adat istiadat Negeri Sembilan. Manakala Sumatera Barat mencerminkan lagi kekuatan dan adat serta budaya Minangkabau. Seterusnya, perbezaan perkahwinan antara etnik Minangkabau di Negeri Sembilan dan di Sumatera Barat. Kita boleh lihat perbezaan perkahwinan ini daripada 2 aspek, iaitu pakaian dan upacara perkahwinan. Dari aspek pakaian perkahwinan di Negeri Sembilan, mereka mengekalkan elemen Minangkabau dengan sedikit penambahan elemen budaya tempatan. Ada segelintir etnik Minangkabau di Negeri Sembilan yang menggunakan songket dan pemilihan warna yang melambangkan kekayaan dalam budaya Minangkabau. Manakala di Sumatera Barat, pakaian perkahwinan mereka mengandungi unsur klasik yang diwarisi dari nenek moyang secara turun-menurun. Sebagai contoh, perhiasan kepala bagi pengantin wanita ialah suntiang yang melambangkan beban tanggungjawab yang akan dipikul oleh seorang perempuan setelah menikah. Dari aspek upacara perkahwinan pula, di Negeri Sembilan, mereka mengadaptasi budaya Minangkabau dan budaya tempatan. Etnik Minangkabau di Negeri Sembilan mengamalkan adat pepatih dalam perkahwinan. Masyarakat Minangkabau umumnya beragama Islam. Oleh itu, majlis pernikahan bagi masyarakat ini dilakukan mengikut syariat Islam dan adat mereka itu sendiri. Antara syarat perkahwinan bagi masyarakat Minangkabau adalah kedua calon mesti beragama Islam, tidak berasal daripada suku kaum yang sama, saling menghormati antara satu sama lain di kedua-dua belah pihak keluarga, dan pihak lelaki harus mempunyai sumber pendapatan. Perkahwinan yang tidak memenuhi syarat di atas dianggap perkahwinan yang sumbang. Selain itu, masih ada peraturan-peraturan asas dan upacara adat agama yang harus dipatuhi seperti majlis, jemput-menjemput, pinang-meminang, bertukar tanduk, akad nikah, baralik dan sebagainya. Manakala di Sumatera Barat, mereka lebih cenderung untuk memelihara adat dan tradisi secara murni dengan mengekalkan fasa-fasa perkahwinan seperti marisik, meminang, bertukar tanduk, menghantar sirih, malam bainan,
akad nikah, bersanding dan juga tradisi pasca pernikahan. Akhir sekali, perbezaan seni budaya Minangkabau di Negeri Sembilan dan di Sumatera Barat. Seni budaya Minangkabau terdiri kepada dua, iaitu seni ukiran dan seni tarian. Pertama, seni ukiran. Seni ukiran Minangkabau di Negeri Sembilan mempunyai sentuhan seni Melayu yang khas, iaitu ukirannya bermotifkan bunga dan corak lokal. Manakala, seni ukiran Minangkabau di Sumatera Barat pula, ukirannya bermotifkan geometri dan alam. Seperti raja tersebut, rumah tradisional Minangkabau iaitu rumah gadang bermotifkan alam kerana atapnya yang berbentuk tanduk kerbau. Seterusnya, seni tarian. Seni tarian di Negeri Sembilan menonjolkan percampuran elemen-elemen pengaruh Melayu. Contohnya tarian piring. Tarian piring di Negeri Sembilan mempunyai pergerakan yang menggabungkan elegan dan anggun. Manakala, seni tarian Minangkabau di Sumatera Barat pula setia sepenuhnya pada akar seni Minangkabau. Tarian piring di Sumatera Barat mempunyai gerakan simbolik dan artistik kepercayaan Minangkabau. Maka, jelaslah bahawa perbezaan seni budaya di Negeri Sembilan dan di Sumatera Barat mencerminkan adaptasi budaya Minangkabau terhadap pengaruh lokal di Negeri Sembilan. Kesimpulannya, kajian ini memberikan rumusan mengenai kepelbagaian budaya dan pengaruh etnik Minangkabau di Negeri Sembilan dan ragam budaya Minangkabau di Negeri Sembilan untuk memahami aspek dan perbezaannya dengan budaya Minangkabau di Sumatera Barat. Dalam objektif pertama, kajian ini menunjukkan bahawa sedikit sebanyak pengaruh etnik Minangkabau telah meluas di dalam kawasan Negeri Sembilan seperti seni bina tradisional rumah adat Minangkabau iaitu rumah gadang. Dalam objektif kedua, penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki ragam budaya etnik Minangkabau di Negeri Sembilan dengan fokus memahami aspek unik serta perbezaannya dengan budaya etnik Minangkabau di Sumatera Barat. Melalui pendekatan ini, kita dapat menganalisis bagaimana faktor geografi dan interaksi dengan masyarakat tempatan mempengaruhi perkembangan dan pemeliharaan budaya Minangkabau di dua lokasi berbeza ini. Kajian ini meneliti aspek-aspek seperti adat istiadat, seni, bahasa dan nilai-nilai budaya yang menjadi ciri khas masyarakat Minangkabau di Negeri Sembilan serta membandingkannya dengan warisan budaya serupa di Sumatera Barat. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan yang mendalam mengenai keunikan dan perbezaan budaya etnik Minangkabau di kedua tempat tersebut serta berpotensi memberikan kontribusi pada pemahaman yang lebih luas tentang keragaman budaya di Malaysia. Kita juga boleh memanfaatkan media sosial sebagai platform untuk berkongsi dan mempromosikan kebudayaan Minangkabau. Terima kasih.